الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن شفاعة برع من سعداء سفر الضيف والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن يتر الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجرنا ويرفعنا في أعلى العليم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعن كل صالحا واسرة الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngapa dia mani we, tak ada bunyi kapal satu ni. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berterusan untuk tadabbur surah Hud. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai pada kisah-kisah al-anbiya, para-para nabi yang lalu dengan kita dalam surah ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan tamatkan surah ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita ceritakan pada kelas yang lepas sebelum ni adalah tentang kisah Nabiullah Musa. Akhir surah ini habiskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada qoulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Habiskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni fastaqim kama umirt, ay maksud berterusan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berterusan wahai Muhammad dalam keadaan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala suruh padamu untuk lakukan. Maksudnya pada ibadahnya, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayat ini diturunkan beritahu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berterusan dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali dengan orang yang beriman dengannya. Wa man taba ma'aka, dan siapa yang ada denganmu ya wahai Nabi Muhammad. Wala tatghaw. Naam. Dan maksud wala tatghaw yani la tatajawazu hudud Allah. Maknanya jangan melakukan adalah langgarkan pada hudud yang Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu hal setiap orang, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Naam. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Nabi Muhammad SAW, dan ayat ini umum juga termasuk pada kita semua, adalah jangan adalah kita rida ataupun kita pergi kepada orang yang orang orang yang bukan, yang tidak menjaga Islam, ataupun pada orang yang tidak menjaga pada taat pada Allah Subhanahu wa taala, pada seperti pemimpin-pemimpin yang sebelum ini. Naam. ولا تميلوا ولا الركون الميل إلى الشيء والرضا به، أي لا تميلوا إلى الظلم من الولاة والحكام. Yani jangan adalah kamu adalah bersama-sama dengan adalah orang tua ataupun orang
yang bimbing yang tidak menjaga pada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang yang kafir, fasaqa, al-fajara. Dan tinggalkan, jangan kamu adalah sekali dengan orang itu, dan tinggalkan amrullah, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan sebab balasan untuk hal ini ataupun hasil yang akan dapat daripada amalan itu akan ada naru jahannam wal iyazu billah. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan kalau lakukan seperti itu, tidak ada siapa-siapa akan membantu pada kamu. Naam. Wa aqimis salah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Yani ayat ini kisah-kisah yang lalu sebelum ini semua. Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan badannya untuk hal ataupun bagaimana para nabi yang sebelumnya, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, juga kaumnya adalah orang itu melakukan kesalahan, melakukan adalah tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasulnya. Dan kaum-kaum yang sebelum ni juga bukan senang-senang, bukan terus-terus dia masuk masuk Islam, bukan terus-terus dia jadi beriman. Jadi ini ceritakan sebelum ni semua Allah SWT beritahu pada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni muasatan liqalbihi. Maksudnya adalah untuk menjaga pada hati baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seperti itu adalah para nabi yang sebelum kamu, semua adalah ujian untuknya. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Maksud menjagalah pada solat pada 5 fardu, dan juga dalam waktunya, fi awqatiha fi awwalin nahari wa akhirih, dalam masa siang juga, dan jaga pada masa malam. Wa zulafan minal lail ay fi sa'at minal lail wa ta'ifa minhu. Naam, yani maksudnya adalah pada masa malam juga, pada solat malam, dan juga terusan untuk berlakukan amalkan salih. Tarafain nahari wa zulafan min al-laili innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dan berterusanlah untuk dalam keadaan apa? Kamu lakukan amal yang salih. Maaf, tolong tutup mic. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan berterusanlah untuk apa? Untuk melakukan amalkan yang salih. Jangan diberhentikan. Naam. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya adalah amalan yang mendapatkan dengannya pahala. Sesungguhnya dengan pahala itu Allah SWT akan habiskan semua dosa. Dzalika dzikra lidz-dzakirin wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Naam. Dzalika mau'izah lil muttaqin. Ini adalah ingatan kepada orang-orang yang ada hati, orang yang pikiran baik. Wasbir, dan sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, atas apa yang berlaku daripada orang kafir itu, pada adza al-musyrikin, maksudnya pada kesusahan daripada orang yang musyrik itu. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan orang yang muhsin, orang yang baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalmu wahai sallallahu alaihi sayyidina Rasulullah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Yani walaula, dekat sini maknanya halla kana, ataupun adakah ada daripada kaum yang sebelum ni. يعني مقصود بعد باب ini ay fahalla wujida min qurun halika qablakum uli aqli mafud. Adakah ada pada golongan yang sebelum kamu itu, adakah ada pada orang yang ada fikiran untuknya, yani orang itu menahan untuk melakukan pada benda yang jahat dan sebagainya, dan untuk melakukan adalah benda yang jahat ataupun benda yang akan ada pada hasilnya adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak turunkan azab di atas kamu sekalian. Lakin qalil, tetapi sikit daripada golongan orang itu yang melakukan apa?
benda itu untuk apa? Untuk larangkan orang lakukan benda yang tidak baik. Wattaba' wattaba' ulaika adh-dhalama syahawatuhum, tapi orang itu, orang yang zalim itu mengikut pada syahwatnya, dan wa atharu dunyahum ala akhiratihim, dan orang itu adalah utamakan dunianya pada akhiratnya. Apa balasan untuk orang itu? Apa yang jadi? Fastahaqqul azab, maka adalah balasan untuk orang itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan adalah orang itu tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikut pada perintah Nabi pada perintah Nabi-nabi, dan juga adalah dilakukan apa pada haram, tidak mengikut pada hurumat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pada tidak mengikut pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan untuk orang itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala habiskan orang itu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab di atas orang itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah beritahu dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan zalimi pada siapa-siapa. Tidak akan zalimi orang yang baik. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang seterusnya, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Yani bukan daripada adat Allah Subhanahu wa taala ataupun pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan zalimi kepada orang yang taat. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Kalau orang yang salih, Allah Subhanahu wa taala tak akan hancurkannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak akan turunkan azab di atasnya. Tetapi azab itu adalah di atas orang yang tidak salih, orang yang maksudnya orang yang kafir. Naam. Naam. وما جرت عادة الله تعالى أن يهلك أهل القرى ظلما. Bukan Allah Subhanahu wa taala tak turunkan azab dengan zalimi pada siapa-siapa. Dan orang itu, kalau jika orang itu pada ahlinya, orang yang menjaga pada agamanya. Wa inna ma yuhlikuhum bi kufrihim wa ma'asihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika turunkan azab di atas satu kaum ataupun turunkan azab di atas satu golongan, itu adalah disebabkan apa? Kufurnya, dan juga disebabkan maksiatnya yang melakukan adalah pada dosa-dosa. Walau syaa rabbuka. Sekarang mungkin adalah orang tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tak jadikan semua orang Islam? Kenapa ni yang macam nak gaduh ni, Muslim, kafir, non Muslim, non Muslim? Kenapa Allah SWT tak jadikan semua sekali? Untuk soalan yang orang nak tanya soalan ni, Allah SWT sudah ceritakan juga tentangnya dalam surah Hud. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. نعم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Yani kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak, boleh jadikan semua orang beriman atas millat Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat seperti itu. Kenapa tak buat seperti itu? Apa sebabnya? Liyabqa lil-insan hurriyat al-ikhtiyar wal kasb. Untuk tinggalkan pada manusia adalah pilihan apa yang dia nak. Apa yang dia nak? Adakah dia nak jalan yang baik ataupun jalan yang buruk? Waliyahzubillah. Adakah dia nak jalan yang ada pahala dalamnya ataupun jalan yang ada dosa? Waliyahzubillah. Fala ikraha li ahad 'ala al-iman wala ijbar. Maksud tidak ada paksa pada orang untuk beriman. Tidak ada paksa pada orang untuk iman. Dan hal ini akan manusia akan dalam keadaan perbezaan tentang bab itu, mukhtalifin tentang agama-agama, maksud, dan dalam macam-macam, dalam bermegang pada agama-agama Yahudi ke, Nasrani ke, ataupun Majusi, ataupun lain-lain wasani, contohnya adalah maksud akan ada banyak-banyak tentang agama dalam dunia ini. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala tengok setiap orang apa yang pilihannya, apa yang dia pilih daripada. Illa fariqan, kecuali adalah pada illa man rahima rabbuk. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala terpilih badannya, Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya hidayah. Hidayah dari fitrah. Fitrah di Islam, awal fitrah adalah dalam dinu fitrah, agama fitrah. Agama fitrah itu ialah Islam. Orang apabila lahir, dia lahir ala fitrah, fitrahnya tidak ada memegang pada apa-apa. Dia wahidillah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pada ibadah pada siapa-siapa. Naam. Dan
kemudian keluarganya yang akan bagi. Mungkin dia jadi adalah orang Kristian ke, atau jadi orang Yahudi ke, ataupun jadi yang lain, memegang agama yang lain. Lakin Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang pilih badannya illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Naam. Fajtama' na'am dalam orang itu adalah sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala pilih badannya illa man rahima rabbuk adalah orang itu Allah Subhanahu wa taala beri hidayah badannya dalam din al-fitrah iaitu Islam maksudnya. Fajtama'u alaihi wa lam yakhtalifu, maka orang itu memegang dan tidak ada khilaf tentang bab itu, maksudnya tidak berlawan-lawan dalam itu. Wa taraka lahum al-hurriyah liyatakuna al-'aqibah an yusbihu baina mu'min wa kafir. Yani din fitrah, agama fitrah apa? Adalah Islam. Muslimillah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia akan ada pilihan. Kalau dia ikut jalan yang baik, maksudnya mengikut pada Islam, yani mengikut pada agama, maksudnya dia memegang pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang beriman. Jika adalah waliyazubillah dia kafir, maka dia mengambilkan jalan yang tidak betul, itu adalah jalan ke neraka waliyazubillah. Dan watamma akhirnya naam watammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan neraka itu daripada golongan orang yang kafir dan orang yang kufar, orang kafir dan fujar. Daripada siapa? Golongan siapa? Daripada golongan ins dan juga jin. Bukan sahaja pada manusia sahaja dan juga daripada jin. Seperti mana kita ada kaum-kaum daripada manusia, juga ada kaum daripada jin juga. Orang itu pun ada, jin itu adalah pun ada muslim, ada yang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan di mata itu orang yang kafir semua Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan neraka itu daripada orang yang kafir, daripada golongan ins manusia dan juga daripada golongan jin. نعم حيث أرسل الله لهم الرسل فاختاروا طريق الضلال على طريق الهداية والإيمان. Disebabkan orang itu lepas Allah SWT menghantarkan badannya Rasul-Rasulnya Nabi, dan orang itu pilih jalan yang kufur waliyadzubillah, jalan yang sesat dan tinggalkan jalan yang lurus ke badannya, yang dapat badannya hidayah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa kullan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak." Naam. Yani semua kisah-kisah yang lalu sebelum ni tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua yang kisah-kisah yang lalu dalam surah ini, semua itu adalah untuk apa? وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي semua kisah-kisah itu yang diceritakan padamu wahai Muhammad daripada kisah saudara-saudaramu daripada para mursalin, adalah para rasul-rasul dan nabi. Naam, kita cerita padamu innama akhbarnaka anha litathbuta ala ada'i risalah, untuk tetapkan dalam jalan apa, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatmini qalbika lil mudhi fi dakwah, untuk juga untuk apa, untuk bagi untuk menjaga pada hatimu wahai Nabi Muhammad, supaya apa, berterusan untuk dalam jalan dakwah dengan iman yang kuat, bi imanir rasikh wa yaqinin sadiq, dengan yakin yang kuat, lialla yadhiqa sadruka mimma min takzibi ahli kufri wa dhalal, untuk apa, untuk tak susah hati daripada perbuatan orang kafir, orang yang sesat. Naam. Jadi maka jadilah para rasul yang sebelum ini, para mursalin yang sebelum ini, uswah wa qudwah. Maksudnya adalah contoh padamu untuk apa? Untuk sabar dalam jalan ini. Dan kamu sabar seperti mana yang sebelummu daripada para mursalin adalah dia sabar dalam jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'aka fi hadhihi qusas min rabbika al-haqqul qati'.
Naam, alladhi la syakka fihi fi kulli ma akhbaraka Allah an. Dan azam pada kisah-kisah yang sebut tadi sebelum itu adalah hak, benda yang benar yang tidak ada syak padanya. Naam. وجاءتك العظة والعبرة للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح والموعظة. Dan ini adalah beringatan pada semua itu, pada kisah-kisah adalah juga kepada orang yang beriman untuk apa? Untuk mendapat mau'izah, beringatan untuk dirinya, untuk dapat adalah nasihat daripada amal dan nasihat dan ingatan badannya. Naam, kerana kisah-kisah para nabi itu Allah Subhanahu wa taala seperti mana ceritakan sebelum ini, kita baca tadabbur sama-sama, kita tengok bagaimana hasil pada orang itu apabila dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak melakukan amal yang soleh, apa yang Allah Subhanahu wa taala jadi badannya. Apabila dia orang itu tidak beriman, apa yang Allah Subhanahu wa taala buat pada orang itu. Nah, itu adalah semua ingatan pada kita untuk ambil perhatian tentang kisah-kisah itu. Bukan hanya pada baginda Nabi Muhammad SAW, pada semua umat Nabi, dan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk semua umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian surah ini tamat dengan apa? Beringatan dan untuk perhatian, wahai orang yang kafir, yang kamu menahan jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawan pada Allah dan Rasulnya, berhati-hatilah akan ada pada kamu azab yang dahsyat di neraka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun." Yani katalah wahai Muhammad kepada orang yang musuhmu dan musuh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana i'malu, kamu jalankan dekat jalan kamu apa yang kamu nak dakwah, nak buat apa pada jalan kamu, nak tetapkan dalam jalan sesat, tetapkanlah dalam hal ini, tetaplah dalam keadaan seperti itu, buatlah apa yang kamu nak, kita akan fa inna amiluna ala tariqatina, kami akan amalkan dengan mengikut pada syarat kita, maksudnya akan menjaga pada Islam dan tidak akan berubah badannya. Wantaziru, dan kita akan tengok nanti di masa akan datang akibat dan balasan pada setiap pada hasil pada amalan kamu dan juga pada hasil amalan kita. Seperti mana kita tahu, orang untuk ahli syurga, orang yang beriman adalah syurga, orang yang kafir neraka, waliyadzubillah. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ay Allah wahdahu huwal mukhtas bi umuril ghaib. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu tentang hal ghaib, benda yang ghaib, benda yang akan datang bagaimana. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu untuk bagaimana habisan orang, maksudnya masanya. Adakah dia akan mati dalam keadaan beriman ataupun dalam keadaan kufur? Adakah dia daripada golongan as-su'ada, orang yang akan gembira di akhiratnya, ataupun daripada asqiya, orang yang akan ada di neraka, wala'iyazubillah, orang yang tidak happy akan ada balasan untuknya neraka, wala'iyazubillah. Wamarji'ul khalaiq, dan adalah hasil daripada semua orang yang melakukan dekat dunia ini adalah semua ila Allah Subhanahu wa taala, pada amalan. Allah Subhanahu wa taala tahu setiap orang apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, apa yang akan lakukan. Semua itu agar Allah Subhanahu wa taala wa ilaihi fatawakkal, na'am, wa ilaihi yarja'ul amr wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka apa? Fa'bud rabbaka wahdahu. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Naam. Sebab Allah Subhanahu wa taala wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Allah Subhanahu wa taala akan, itu adalah hal pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan beri badannya syurga, orang yang kafir akan beri badannya neraka, wal billah. Orang Allah Subhanahu wa taala mungkin Allah Subhanahu wa taala akan jaga pada di akhirat untuk adil, dia maha adil. Dia akan tengok pada setiap orang apa yang dia lakukan, orang yang asi, wal billah, orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan bagi balasan untuknya yang sesuai badannya. Orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan bagi balasan yang sesuai badannya. Naam. Maka fa'bud rabbaka, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja dan serah amrmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tawakkal ala Allah wa fawwid amraka ila Allah wa tawakkal ala Allah wa tawakkal alaih, maksudnya adalah serah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
akan balaskan untuk setiap orang bagaimana dia amalkan. Jika amal baik adalah untuk syurga, adalah untuknya. Jika amalkan yang tidak, maksudnya tidak beriman, dia dalam keadaan kufur waliyazbillah, maka ada untuknya neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, seperti ini kira sudah selesai pada surah Hud. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya cuba bagi ringkasan pada surah ini dari awalnya sampai akhirnya. Dalam surah ini Masya Allah ada banyak pada kisah-kisah di dalamnya. Ada banyak pada kisah-kisah. Boleh kata surah Hud ini, mungkin kalau ada orang nak tulis bolehlah, insya-Allah. Surah Hud ini adalah dia terangkan bagaimana manhaj para rasul dengan orang yang menipu. Maksudnya dengan kaum-kaumnya yang tidak beriman. Bagaimana keadaan setiap rasul dengan kaumnya. Bagaimana hal, apa yang berlaku, apa yang terjadi. Surah ini mula dengan ayat 1 sampai 4 adalah dia cakap tentang Al-Quran dan fadilat untuk istighfar, dan juga adalah melarang mengingatkan pada orang untuk tidak melakukan amalkan yang soleh. Maksudnya tidak mentaat, apa balasan untuknya. Pada ayat 5 sampai ayat 8 adalah menunjukkan pada kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana orang-orang musyrik itu dia ingkar untuk akan hidup balik. Maksud ingkarkan tentang apa Allah SWT akan hidupkan orang yang mati balik. Pada ayat 9 sampai 11 adalah ceritakan tentang hal manusia, bagaimana halnya indal ibtila'i bil khairi wasyarr, apabila adalah bala badannya atau apabila ada ujian badannya dalam keadaan baik ataupun tidak. Ayat 12 adalah muasat li Rasul alaihi salatu wassalam, adalah menjaga pada hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tu. Naam, ayat 13 sampai 14 adalah diceritakan tentang Al-Quran Al-Karim, itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang mukjiz. Naam. Ayat 15 sampai 24 Adam istiwa al-mu'minin wal kafirin wa jaza'uhum. Orang beriman dengan orang kafir tak sama. Balasan untuk setiap golongan lain-lain, tidak sama. Naam. Daripada ayat 25 sampai 49 adalah ceritakan tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Daripada ayat 50 sampai 60 kisah Nabiullah Hud alaihi salam. Daripada ayat 61 sampai 68 tentang kisah Nabiullah Saleh alaihi salam. Daripada ayat 69 hingga ayat 76 kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Daripada ayat 77 sampai 83 kisah Nabiullah Lut alaihi salam. Daripada ayat 84 hingga ayat 95 kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Daripada ayat 96 hingga ayat 99 kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian daripada ayat 100 sampai 102 sunnatullah fi tadmirul umamil zalimah, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan umat yang zalim, orang yang zalim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan buat badannya orang yang zalim di dunia ini, orang yang tidak beriman, umat-umat yang zalim. Apa yang Allah SWT lakukan padanya, turunkan azab dan sebagainya. Pada ayat 103 sampai 109 adalah ceritakan sebahagian daripada bagaimana nanti di hari kiamat. Bagaimana hal nanti di hari kiamat seperti mana kita cerita tadi. Daripada ayat 110 sampai ayat 115 sifat orang musyrik wa awamir nabi wal mu'minin. Naam. Naam, wa awamir lin nabi wal mu'minin, dan adalah sifat orang musyrik, dan juga adalah amaran ataupun Quran kepada Nabi Muhammad dan juga orang beriman, seperti mana kita ceritakan tadi, adalah untuk istiqamah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan wa ma'aka, dan orang yang ada sekali denganmu. Maksudnya para Nabi Muhammad SAW berteruskanlah pada ibadah dengan golongan yang beriman denganmu. Maksudnya kita tetapkan dalam keadaan ibadah seperti mana tadi lalu dengan kita ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آيات اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. آيات. نعم فاستقم آيات ني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يعني istiqamah dalam keadaan ibadah dengan golongan yang ada dengan istiqamah dalam ibadah wahai Muhammad, dan juga dengan siapa yang ada beriman, siapa yang ada denganmu dan siapa yang beriman padamu dalam keadaan itu, wala tatghaw, jangan zalimi orang. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang setiap orang melakukan. Naam. Kemudian pada ayat 116 hingga ayat 119, An-nahi 'anil fasadi wat tahdhir min ittiba'il zalimin. Allah Subhanahu wa taala larangkan orang untuk melakukan adalah fasad. Maksudnya apa maksud fasad? Untuk melakukan benda yang buruk, benda yang tidak baik, dan berhatian untuk mengikut pada orang yang zalim. Akhirnya pada ayat 120 hingga ayat 123 peringatan kepada orang beriman, dan juga peringatan ataupun tahzir, perhatian, peringatan juga kepada orang yang kafir. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. الحمد لله رب العالمين. Tengok pada surah ini semua ceritakan bagaimana hal dari pada para rasul sebelum ini, para nabi, Nabiullah Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Shu'aib dan Nabiullah Musa alaihi salam jami'an. Naam, bagaimana hal orang itu dengan umatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang yang zalim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat dengan orang seperti itu. Semoga insya-Allah apa yang kita belajar ada manfaat untuk kita semua insya-Allah, dan ada peringatan pada kita untuk kita insya-Allah tetap dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk amalkan yang salih, untuk kita jadi daripada golongan orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ala kulli khair. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan insya-Allah untuk nak iklan untuk satu daurah ataupun satu program untuk hafazan surah As-Sajdah insya-Allah. Kita di Baitul Furqan alhamdulillah sudah buat lebih daripada satu program untuk tadarrus dan juga program untuk hafazan, dan alhamdulillah kita ada satu program untuk hafazan surah As-Sajdah. Akan ada insya-Allah pada 13 Januari insya-Allah biiznillah subhanahu wa taala. Kita akan mula pada 13 hari bulan, lagi berapa hari insya-Allah kita akan mula selama 32 hari. Dalam masa 32 hari kamu insya-Allah akan hafaz surah Sajdah insya-Allah. Kita akan ada satu sisi untuk tahsin. Maksudnya kita akan baca surah ini, akan menjaga pada bacaan, bagaimana bacaan yang betul, jaga pada setiap pelajar bacaan. Juga akan ada 9 sisi untuk tasmi'. Kita lebih kurang surah As-Sajdah lebih kurang dalam tiga muka surat. Jadi boleh kata setiap muka surat terbagi kepada tiga. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita akan hafaz dalam tiga kelas. Kalau ada orang hafaz lagi cepat, boleh je. Tak ada masalah. Dan juga kita akan ada dua sisi untuk ujian. Maksud kita nanti akan ada ujian pertengahan dan hujung insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kumpulan adalah kita ada semua guru di Baitul Furqan ada 6 hingga 7 guru yang akan membimbing tentang program ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ramai? Sebab kita nak bagi yang kualiti insya-Allah pada pelajar. Kita tak nak kumpulan ada belas-belas orang, tak nak. Mungkin setiap kumpulan hanya ada 6 hingga 7 orang sahaja. Tak lebih daripada itu. 6 hingga 7 orang sahaja. Program ini adalah kita buat online sahaja insya-Allah. Jadi mana-mana kamu ada insya-Allah boleh belajar biiznillah Subhanahu Wa Taala. Akan belajar melalui pada program Zoom seperti mana kita buat kelas pada pagi ini. InsyaAllah Ta'ala kita ada program ni akan buat sama-sama insyaAllah di Bait Furqan. Guru-guru Bait Al-Furqan semua ready insyaAllah untuk nak bantu kamu semua, nak bantu orang nak hafal Al-Quran. Jom marilah sama-sama insyaAllah untuk kita hafal Al-Quran.
peluang ni untuk kita hafaz surah As-Sajdah. InsyaAllah Ta'ala mungkin lepas Ramadan kita akan buat surah Al-Insan juga insyaAllah Ta'ala. Jadi kira surah As-Sajdah, surah Al-Insan sudah hafal. Mudah-mudahan bolehlah baca setiap Khamis malam Jumaat. Boleh baca insyaAllah surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dalam solat kamu. InsyaAllah Ta'ala. Ini peluang pada semua. Wahai pelajar saya, wahai orang yang hadir dengan saya, jangan berhenti benda yang baik pada diri kamu sahaja. Maksudnya, orang yang tengok iklan ini, jangan berhenti pada kamu. Sharelah iklan ini dengan kawan, keluarga, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat. Mungkin ada orang dia rasa dia tak perlu program ini atau dia rasa tidak mahu untuk nak join pada program ini. Tapi ushala insya-Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang mulia yang ada manfaat untuk semua insya-Allah, yang ada kebaikan biiznillah untuk semua, untuk buat kebaikan dalam bulan yang mulia ini. InsyaAllah share iklan ini dengan kawan dan keluarga. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kamu juga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, Masya Allah ada orang kata berminat, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jom. Insya Allah kita program ini, Alhamdulillah boleh tanya sikit-sikit tentang orang yang join dengan kita program hafazan. Nanti Insya Allah kita akan minta juga pada orang yang berserta yang ikut dengan kita hafazan sebelum ni, minta dia mungkin kata-kata sikit. Nanti Insya Allah saya akan buat video share dengan semua. Bagaimana setiap orang yang hafal dengan kita sebelum ini, bagaimana orang itu. Alhamdulillah, kita sudah berjaya buat program hafazan surah Al-Mulk. Kita sudah berjaya buat program hafazan surah Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Sudah berjaya program hafazan surah Al-Waqi'ah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah sebelum ni kita pun ada buat surah surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Dan juga Masya Allah ada surah Al-Kahfi juga, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Juga ada pelajar dulu Masya Allah dia hafaz surah Kahfi semua juga. Ada yang juga hafaz surah Yasin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Program Yasin secara rasmi belum lagi kita buat. Insya Allah kita akan buat juga di masa yang akan datang biiznillah. Alhamdulillah ada pun orang yang buat hafazan juzuk ke-30. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni insya-Allah akan berterusan. Jom biiznillah supaya kita dapat saham untuk akhirat untuk kita. Nanti di akhirat akan ada satu soalan di antara soalan yang akan ada pada semua orang adalah wa an umrihi fima afnah. Umur kamu habiskan dengan apa di dunia ini. Jadi beruntunglah bagi orang yang dia ada pada jawapannya. Saya ya Allah, banyak pada masa saya beri pada untuk belajar agamamu, untuk nak hafal Al-Quran, nak hafal kalamu, nak membaca kalamu dengan cara yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah jadi amalan ini insya-Allah saham untuk akhirat untuk kita, dan saham akhirat untuk setiap orang yang share dan bantu kita untuk share iklan ini dengan orang yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Sama-sama. Terima Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam.